Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So kepada yang baru singgah, selamat datang. Dan kalau korang suka konten yang seram-seram macam ni, apa-apa pun yang menyeramkan, korang boleh tekan subscribe dekat bawah. Dan jangan lupa like dan komen dekat bawah, okay? So Shima nak cerita kali ni, Shima nak ceritakan satu cerita yang Shima jumpa dekat Twitter. Okay, Shima nak try minta permission daripada owner cerita ni, tapi dia tak buka untuk message dia. So kepada Azrul, kalau awak nampak video ni, nanti awak jangan lupa DM saya dekat IG ke, dekat Facebook ke. Nanti saya akan kreditkan nama awak, okay? Sekarang saya tak letak sebab saya tak tahu awak nak saya revealkan awak ke ataupun tak. Tapi actually cerita awak dekat Twitter tu dia dah public. So saya rasa awak tak kisah kot kalau saya ceritakan balik dekat penonton-penonton Shima TV, okay? So tanpa kita buang masa, jom kita start untuk kita punya cerita. Kalau rasa singkat sangat video ni, Shima akan sambung dengan cerita yang lain pula, okay? So jom kita start. Okay, kisahnya is Azrul ni satu hari tu dia pergi makan, satu malam tu, time tu malam dia pergi makan dekat satu gerai ni. So macam biasa, kalau gerai kan dia ada ramai, dia ada banyak meja kat situ. And then sampailah bila je Azrul ni nak makan, tiba-tiba ada satu budak, ada mak ayah dia dekat meja tu lah. Ada mak ayah dia. Budak ni dia macam meragam tau. Dia macam menangis, macam dia menjerit-jerit, macam dia biasalah kalau budak menangis kan dia bising sikit. So si Azrul ni pun perhatikan je budak tu. Tapi apa yang lain dekat budak ni, bila dia menangis kan, bila dia menangis, suara dia semakin kadang-kadang berubah lain. Lepas tu suara budak-budak balik. So si Azrul ni dia macam feel something tau dekat budak ni. So owner kedai tu pun try tenangkan budak tu. Mak ayah dia pun asyik tanya, kenapa ni, pedas ke, apa ke kan. Dengan budak tu dia asyik tanya. Tapi budak tu dia still nangis. Dia nangis and dia makin menjauh dari mak ayah dia. Makin menangis sambil menjauh dekat meja mak ayah dia. Okay, so bila makin lama owner kedai tu tenangkan budak tu. So bila makin lama budak tu pun cool, okay. Tapi ada satu yang pelik tau dekat budak ni. Even though dia dah cool, dia dah stop nangis dah, dia asyik renung satu tempat je. So si Azrul ni pun dia tak tahu macam mana dia boleh terrenung dengan mata budak tu. Lepas tu budak tu tengah perhatikan bawah meja. Yang bawah meja kat belakang Azrul. Korang dapat bayang tak? So si Azrul ni pun dia macam, budak ni tengok apa? Dia tengok kucing ke kan? Sebab dia asyik renung tempat tu je. And then si Azrul pun tengok sudut yang budak tu tengah renung. Tak ada apa weh. Just kosong. Just meja kosong. Tak ada apa pun. Tapi dia asyik renung dekat bawah meja tu. And then sampailah satu tahap bila budak tu dah makin cool. So diorang pun dah bagi budak tu jalan sendiri. Means dia dah cool lah, tak payah nak pegang-pegang dia lagi kan. So sampaikanlah si Azrul ni perasan budak tu yang dia renung bawah meja belakang dia tu. Tiba-tiba budak tu bersuara tau. Dia cakap, awak nak makan ke? Dia cakap macam tu. Lepas tu si Azrul ni pun, budak ni cakap dengan siapa? Budak ni cakap dengan kucing ke? Dia tengok sekali lagi kat belakang, tak ada siapa. Sampaikanlah satu kejadian yang lebih dahsyat bila budak tu makin mendekat dekat meja belakang Azrul tu. Dan dia hulur tangan dia. Dia cakap, marilah kita makan sekali, saya pegang awak. Weh, kalau korang dekat tempat budak tu, dekat tempat Azrul, korang buat apa time tu? And then mak ayah budak tu pun dia macam tak perasan lah kejadian tu. Mungkin dia orang tengah menikmati makan malam kan time tu. Tapi si Azrul ni dia nampak semua tu. And then dia rasa Shima tak tahu kalau dia ada inform dengan mak ayah budak tu ataupun tak. Sebab dia punya cerita habis sampai macam tu je. And then Azrul pun balik rumah, dia tak dapat tidur sebab dia asyik teringat-ingat dengan kejadian tu. So korang, kalau korang ada anak kecil ke, adik kecil ke, ataupun saudara mara, anak buah, korang tolonglah perhatikan kalau diorang menangis, ada something yang pelik ke, ada yang tak pelik ke. Sebab perkara begini melibatkan mungkin gangguan diorang ke, kita tak tahu ada benda ikut ke. So korang perhatikan, okay? Korang punya family. Okay, so kisah seterusnya ni Shima jumpa dekat IG pun sama juga. Shima tak dapat nak contact dia punya owner punya cerita. Tapi since dia dah post dekat IG, so
dia Shima rasa Shima boleh repost balik lah cerita tu, cuma Shima videokan balik. So kalau korang rasa yang ni cerita korang, jangan lupa DM Shima dekat IG. Nanti Shima akan letakkan nama IG dekat korang, nama IG korang dekat description untuk kreditkan dekat korang. Okay, so cerita kali ni Shima tak tahu nama dia siapa sebab dia tak mention nama dia. So Shima just panggil dia si Pulan. Okay, so si Pulan ni dia sekolah petang. So tapi si Pulan ni dia suka buat kerja sekolah dia dekat perpustakaan sekolah. So biasa dia akan datang awal lah dengan kawan dia. So satu hari ni nak dijadikan cerita tu, dia datang awal tau. So dia datang awal dekat sekolah. Dia kan sesi petang, so dia tak ada kelas lagi. So dia masuk perpustakaan sekolah. And then time tu lebih kurang jam 8.30 lah dia datang. Dia masuk dekat perpustakaan tu. Masa tu dia dengan kawan dia Hisham. Tapi yang peliknya, si Pulan ni dengan si Hisham ni, bila je dia masuk dekat perpustakaan tu, which is sunyi sangat, macam tak ada orang tau dekat perpustakaan tu. Even though penjaga perpustakaan pun tak ada time tu. So si Pulan ni pun dengan si Hisham ni pun fikir positif. Oh, mungkin diorang terlalu awal sangat kot hari tu. Mungkin diorang yang lain belum sampai lagi. So diorang pun masuk je dekat perpustakaan tu. Dan diorang duduk meja yang paling ujung sekali diorang duduk. And then diorang pun buat kerja sekolah macam biasa. And then sambil diorang buat kerja sekolah tu, diorang pun borak-borak lah. Sampailah satu topik. Tiba-tiba si Hisham ni tanya. Dia tanya dekat si Pulan ni. Dia bilang, betul ke hantu ni wujud? So si Pulan ni pun dia cakap, alah, tu semua rekaan je tu. Mungkin si Pulan ni dia jenis orang yang tak percaya benda-benda gaib kot. Shima pun tak pasti. And then dia jawab macam tu. Lepas je daripada dia cakap macam tu, tiba-tiba lampu perpustakaan tu dia macam pak, bunyi kuat sangat. Macam orang tengah tutup pintu tapi tengah marah, macam tu. So si Pulan dengan si Hisham ni pun dia positif lagi. Si Pulan cakap, alah, angin je tu kan, angin je. So dia positif lagi. Bila dia habis je ayat tu, tiba-tiba ada satu buku jatuh dekat belakang dia tau. Belakang rak. Dekat belakang tu kan ada rak. Tiba-tiba ada satu buku jatuh. And then diorang dah start panik lah time tu. Tapi diorang still cool lagi lah. And then bila si Pulan ni, dia pun beranikan diri, dia pergi angkat buku tu. And then dia tengok buku tu is buku terjemahan Al-Quran. So dia pun fikir dalam banyak-banyak buku kan, kenapa buku ni yang jatuh kan. Tapi diorang still cool kat situ. Si Pulan just simpan buku tu. And then diorang duduk balik. And then bila je si Pulan duduk ni, tiba-tiba diorang terdengar macam satu hentakan tau dekat dinding. Macam yang orang tengah hentak kepala dia dekat dinding. Macam tum, tum, tum macam tu. So si Pulan dengan si Hisham ni pun dah panik gila time tu. And then si Pulan ni dia nak mau pergi tengok sebab dia sudah tengok tadi tu kan yang buku jatuh tu. So dia suruh si Hisham. Si Hisham pun beranikan diri. So dia pergi cari di mana arah bunyi tu. Makin si Hisham jalan, makin dia jauh daripada pintu masuk lah. Sekali lama-lama, tiba-tiba si Hisham lari pergi tempat si Pulan. Dia menjerit sambil dia lari lah, macam sambil dia lari. Bila sudah kejadian macam tu, si Hisham ni dia datang pergi tempat si Pulan. Si Pulan tanya, kau kenapa kan kau tiba-tiba berlari-lari ni? Okey kan tak? Si Hisham ni pun dengan nada ketakutan dia nampak, weh, aku nampak ada kepala bergolek weh. Apa lagi, dua orang pelajar tu terus lari keluar dari perpustakaan tu. So bila time diorang lari keluar tu, diorang ternampak cikgu perpustakaan. So diorang pun ceritakan semua apa yang diorang nampak kat perpustakaan tu. And then cikgu tu pun jadi bingung, okay? Sebab cikgu tu belum buka lagi perpustakaan time tu. Kunci pun still ada dengan cikgu lagi. So macam mana diorang boleh masuk kan? So time tu budak dua orang tu pun still terkedu. Diorang tak cerita dengan pelajar lain sebab takut pelajar lain takut. Dan cerita habis sampai di sini Syed lah. Cuma tak tahu kenapa terjadi benda-benda macam ni. Mungkin sebab si Pulan ada terlepas cakap tadi. Kalau tak, mungkin perkara tu tak berlaku lah. Itu pendapat Shima lah. So kalau kamu tak kira lah di sekolah kah, di tempat kerja kah, di mana, kita jaga Syed lah mulut kita. Lagi-lagi kan kalau pergi tempat yang sunyi selalu kan, apa-apa pun kita kena jaga kita punya percakapan. So itu Syed lah cerita Shima untuk kali ni. Jumpa korang untuk next video. And teruskan support Shima, okay? Bye-bye.